Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Selamat berjumpa kembali untuk sesi PDP Online e-Tutor Math bersama saya, Cikgu Nur Elisham. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan terus ke subtopik 9.1.3 bagi bab 9 garis lurus. Alright, seperti biasa, bagi murid-murid yang belum menonton video bahagian pertama dan kedua, pastikan Anda telah menonton dan telah menguasai konsep asas berkenaan persamaan garis lurus sekaligus dapat mentafsir persamaan tersebut dalam bentuk yang lain. Semua ini telah cikgu terangkan di dalam video sebelumnya. Mari kita lihat objektif pembelajaran untuk hari ini. Diharapkan di akhir penerangan untuk sesi PDP online kali ini, murid dapat menyiasat dan membuat inference tentang hubungan antara titik pada garis lurus dengan persamaan garis lurus tersebut. Jom kita pergi ke aktiviti bagaimana menyiasat dan membuat inference. Jom kita buat sedikit ulang kaji, imbas kembali bahagian kedua yang lalu. Salah satu daripada aktiviti yang telah kita bincangkan dalam video bahagian yang kedua adalah bagaimana melengkapkan nilai Y apabila X sama dengan sifar dan melengkapkan nilai X apabila Y sama dengan sifar untuk ketiga-tiga persamaan yang diberikan. Jadi, untuk nilai Y dan X ini, murid hanya perlu memasukkan nilai X dan Y yang diberikan ke dalam persamaan tersebut. Daripada pengiraan yang kita telah lakukan, didapati bahawa apabila X sama dengan sifar, bagi ketiga-tiga persamaan, nilai Y-nya adalah sama, iaitu sama dengan 2. Manakala nilai X pula, bagi ketiga-tiga persamaan, apabila nilai Y sama dengan sifar, juga sama, X sama dengan 3. Nilai Y sama dengan 2, apabila X sama dengan sifar, merupakan pintasan Y. Manakala nilai X sama dengan 3 ini apabila Y sama dengan sifar merupakan pintasan X. Maka dengan itu, murid boleh mempelotkan kedudukan titik pada paksi pintasan X dan pintasan Y yang telah kita perolehi dengan menghubungkan garis tersebut menggunakan pembaris. Maka garis hijau ini merujuk kepada graf persamaan garis lurus yang diwakili oleh ketiga-tiga persamaan. Kesimpulannya adalah pintasan X dan pintasan Y serta nilai kecurunan bagi ketiga-tiga persamaan adalah sama kerana bentuk graf garis lurusnya sama, maka kecurunannya sama. Persamaan garis lurus dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C, X per A tambah Y per B sama dengan 1 dan Y sama dengan MX tambah C menghasilkan graf garis lurus yang sama jika nilai pintasan X dan Y-nya adalah sama. Itu adalah salah satu aktiviti yang telah cikgu terangkan sebelum ini. Selain daripada itu, secara amnya persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C boleh kita tulis dalam pelbagai bentuk. Bentuk yang pertama, yang ini, AX tambah BY sama dengan C, dan bentuk yang satu lagi X per A tambah Y per B sama dengan 1. Syaratnya adalah A dan B ini tidak boleh sama dengan sifar kerana apabila nilai A dan B adalah sifar, maka sebutan X per A dan Y per B ini menjadi tidak tertakrif. Perhatikan yang berikut. A merupakan pintasan X, B merupakan pintasan Y. Maka jika nilai A dan B ini berada pada kedudukan yang sama, graf tersebut bukan merupakan graf garis lurus. Jom kita lihat hubungan titik dan persamaan garis lurus. Pada rajah 1 diberikan satu fungsi graf garis lurus X tambah 2Y sama dengan 4. Pada graf ini terdapat 3 titik. 2 titik yaitu titik P dan Q masing-masing dengan koordinat 4
0 dan 21 berada di atas garis lurus tersebut. Manakala titik R dengan koordinat 1, 2 berada bukan pada garis lurus. Oke, kita perhatikan dahulu untuk titik yang pertama, titik P dengan koordinat 4, 0. 4 merujuk kepada titik pada paksi X. 0 ataupun sifar merupakan kedudukan titik pada paksi Y. Kita akan masukkan nilai X sama dengan 4 menggantikan nilai X di dalam persamaan, dan nilai Y sama dengan 0 ataupun sifar masukkan dan gantikan ke dalam persamaan garis lurus tersebut. Oke, perhatikan. Kita akan pecahkan persamaan tersebut kepada dua bahagian, kiri dan kanan. Oke, bahagian kirinya adalah X tambah 2Y. Bahagian kanannya 4, kita letakkan di sini. Sekarang kita masukkan nilai X sama dengan 4, Y sama dengan 0 ke bahagian kiri. Maka sebutannya, ungkapannya akan menjadi 4 tambah 2 darab sifar. Hasil darab 2 dan sifar ini, maka 4 tambah sifar sama dengan 4. Bahagian kiri dan kanan, setelah kita memasukkan nilai titik X dan Y, titik P ini ke dalam persamaan, memberikan nilai kiri dan kanan pada persamaan tersebut dengan nilai yang sama, 4. Oke, ini adalah kerana titik P tersebut berada pada persamaan garis lurus tersebut ataupun berada di atas graf garis lurus tersebut. Kita lihat pula untuk bahagian yang kedua, Q dengan koordinat 2, 1. Kita akan memasukkan nilai titik Q koordinatnya 21 ke dalam persamaan garis lurus tersebut. Seperti biasa, kita akan pecahkan kepada dua bahagian, kiri dan kanan. Nilai sebelah kiri ungkapannya adalah X tambah 2Y. Sebelah kanan adalah 4. Maka kita masukkan nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 1 ke bahagian kiri. Maka 2 tambah 2 darab 1, nilainya adalah 4. Juga memberikan nilai kiri dan kanan nilai yang sama, 4. Ini adalah kerana titik Q dengan koordinat 21 berada di atas graf garis lurus tersebut. Sekarang kita lihat untuk titik yang terakhir, titik R dengan koordinat 1, 2. Seperti biasa, kita akan memasukkan nilai titik R ke dalam persamaan. Oke, pada titik R, X adalah 1, Y nilainya adalah 2, merujuk kepada koordinat titik R. Maka dengan itu kita gantikan nilai sebelah kiri, memasukkan nilai yang diberikan pada koordinat titik R. Maka 1 tambah hasil darab 2 dan 2. Maka di sebelah kiri nilainya 5, tidak sama dengan nilai di sebelah kanan. Ini adalah kerana apabila suatu titik, bila kita masukkan ke dalam suatu persamaan, tidak menepati fungsi tersebut, ini bermakna titik tersebut bukan berada di atas garis lurus yang dimaksudkan. Oke, sekiranya sama, titik itu berada pada garis lurus. Jika tidak sama, titik tersebut bukan berada pada garis lurus. Sekarang kita teruskan ke rajah yang kedua. Diberikan satu fungsi linear X tolak Y sama dengan negatif 3 dan 3 titik P, Q, R masing-masing dengan koordinat negatif 2, 1 untuk P, negatif 1, 2 untuk Q, dan 1, 3 untuk titik R. Didapati dalam rajah 2 ini, titik P dan Q berada pada garis lurus yang diberikan. Manakala titik R berada bukan pada garis lurus. Kita akan buktikan melalui pengiraan bahawa apabila kita masukkan nilai X dan Y pada titik P dan Q ke dalam persamaan akan memberikan nilai kiri dan kanan yang sama. Namun bila kita masukkan nilai R
ke dalam persamaan untuk koordinat X dan Y-nya, nilainya di sebelah kiri tidak sama dengan sebelah kanan. Oke, kita lihat dahulu untuk titik P. Kita akan pecahkan persamaan fungsi liniernya X tolak Y di sebelah kiri kanan negatif 3. Masukkan nilai X negatif 2 dan Y sama dengan 1, maka hasil tolak bagi negatif 2 dan 1 ini adalah negatif 3. Sama bahagian kiri dan kanan. Ini bermaksud titik P berada pada garis lurus tersebut. Untuk titik Q pula, dengan koordinat negatif 1, 2, bila dimasukkan ke dalam persamaan di sebelah kiri, untuk nilai X dan Y juga memberikan nilai yang sama. Namun yang demikian, untuk titik R dengan koordinat 1, 3, bila kita masukkan nilai X sama dengan 1 ke dalam persamaan, Y sama dengan 3, 1 tolak 3 sama dengan negatif 2 di sebelah kiri, tidak sama dengan nilai di sebelah kanan negatif 3. Ini bermaksud titik R bukan berada pada garis lurus tersebut dan tidak menepati fungsi linear yang diberikan. Daripada aktiviti yang telah dilakukan, didapati bahawa titik-titik pada garis lurus atau titik-titik yang dilalui oleh garis lurus akan memenuhi persamaan garis lurus. Titik-titik yang tidak terletak pada garis lurus tidak akan memenuhi persamaan garis lurus tersebut. Sekarang kita pergi kepada contoh 6. Untuk soalan nombor 1, tentukan sama ada titik P bagi kedua-dua soalan A dan B ini sama ada terletak pada garis lurus yang diberikan ataupun tidak. Persamaan fungsi liniernya untuk soalan A adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Kaedah untuk menyelesaikan soalan ini adalah kita meletakkan bahagian kiri dan kanan secara berasingan. Y di sebelah kiri, ungkapan 3X tambah 2 di sebelah kanan. Maka masukkan nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 8, maka kita perhatikan bahagian kiri dan kanan sekiranya mempunyai nilai yang sama, maka titik P tersebut berada pada garis lurus. Jika tidak sama, maka ianya bukan berada pada garis lurus. Didapati bahawa nilainya adalah sama, maka titik P dengan koordinat 28 terletak pada garis lurus yang diberikan. Untuk soalan B, dengan fungsi linear 3X tolak 2Y sama dengan 12 dan titik P yang diberikan adalah negatif 4, 2, buat kaedah yang sama. Kita buat secara berasingan, bahagian kiri, ungkapan 3X tolak 2Y, sebutan 12 diletakkan di sebelah kanan, masukkan nilai X negatif 4, Y sama dengan 2 ke dalam bahagian kiri, maka selesaikan hasil darab 3 negatif 4 sama dengan 12, 2 darab 2 sama dengan 4, maka hasil tolak di sebelah kiri ini adalah negatif 16. Tidak sama dengan di sebelah kanan, maka titik koordinat P negatif 4, 2 tidak terletak pada garis lurus 3X tolak 2Y sama dengan 12. Pengiraannya sedemikian. Kita teruskan lagi untuk contoh 6, soalan 1C pula. Dengan fungsi linear X per 3 tambah Y per 2 sama dengan 1 dengan titik P 6 negatif 2. Kita lihat dahulu untuk bahagian C. Oke, pecahkan bahagian kiri dan kanan. Masukkan nilai X sama dengan 6, Y sama dengan negatif 2. Maka hasil bahagi 6 per 3 sama dengan 2. Hasil bahagi negatif 2 bahagi 2 adalah negatif 1. Maka hasil tolaknya 2 tolak 1, 1. Sama dengan nilai di sebelah kanan, maka titik dengan koordinat 6, negatif 2 adalah terletak pada garis lurus yang diberikan. Namun yang demikian, untuk soalan 1D pula, dengan fungsi linear 2Y sama dengan negatif 5, X tolak 7, bila kita masukkan nilai X sama dengan 4, bahagian kanan, dan Y sama dengan 3 di bahagian kiri kita masukkan, maka memberikan nilai yang tidak sama. Oke, tidak sama. Maka dengan itu
titik P dengan koordinat 4, 3 tidak terletak pada garis lurus 2y sama dengan negatif 5x tolak 7. Okey murid-murid, untuk contoh 7 pula, Rajah menunjukkan garis lurus 3x tambah 5y sama dengan 15. Bentuk grafnya adalah seperti yang ditunjukkan di bahagian kanan. Diberikan bahawa O merupakan titik asalan, tentukan nilai H dan K. H dan K ada pada graf yang dinyatakan ini. Okey, sekarang untuk menjawab soalan ini, murid perlu mengetahui bahawa H merupakan pintasan X, iaitu pintasan X apabila koordinat Y adalah kosong. Maka kita boleh katakan bahawa titik H ini adalah koordinatnya H kosong. Manakala K adalah pintasan Y dengan koordinat titik X sama dengan kosong. Maka dengan itu titik K koordinatnya adalah kosong K. Okay, itu basic untuk koordinat bagi pintasan X dan Y. Sekarang kita lihat bagaimana menentukan nilai H dan K. Kita akan masukkan koordinat H kosong ini ke dalam persamaan menggantikan X dan Y. Okay, H merupakan pintasan X, maka Y sama dengan kosong. Kita akan masukkan X sebagai H, Y sama dengan kosong ataupun sifar merujuk kepada koordinat yang ini. Maka hasil darab 5 dan kosong ini kita masukkan. Maka 3H sama dengan 15, bahagi 3 bahagian kiri dan kanan, maka H sama dengan 15. Bahagi 3 sama dengan 5. Okey, diperolehi bahawa H sama dengan 5. Untuk nilai K pula, K merupakan pintasan Y seperti yang cikgu katakan tadi dengan koordinat kosong K, maka X adalah kosong, K adalah Y. Kita masukkan nilai ini, koordinat kosong K ini ke dalam persamaan. Maka 3 darab kosong tambah 5 darab K sama dengan 15. Hasil darab ini kita potong sahaja. Maka 5K sama dengan 15, K sama dengan 15, bahagi 5 sama dengan 3. Sekarang kita tentukan pula nilai Q pada titik P ini. P dengan koordinat 2Q. 2 adalah kedudukan titik P pada paksi X dan Q merupakan kedudukan titik P pada paksi Y. Dalam pengiraan sebelumnya, kita telah memperolehi nilai H. H sama dengan 5 dan K sama dengan 3. Okey, sekarang kita tentukan nilai Q. Untuk nilai Q diberikan ke koordinat titik P 2Q dan titik ini kita akan masukkan ke dalam persamaan garis lurus 3x tambah 5y sama dengan 15. Maka x sama dengan 2, y sama dengan q. Masukkan ke dalam persamaan dan kita buat pengiraan 3 darab 2 sama dengan 6 dan jadikan 5q sebagai perkara rumus dan jadikan q sebagai perkara rumus. Maka Q sama dengan 9/5. Itu adalah nilai titik P, koordinat titik P pada paksi Y. Kerana titik P dengan koordinat 2Q, 2 adalah kedudukan titik P pada paksi X dan Q yang bersamaan dengan 9/5 merupakan kedudukan titik P pada paksi Y. Untuk menentukan kecerunan pula, kita rujuk persamaan ini pun boleh atau dengan menggunakan pintasan X dan Y yang diberikan ataupun yang kita telah perolehi dalam pengiraan sebelumnya. Maka rumus kecerunan adalah M sama dengan negatif pintasan Y, ini pintasan Y, 3 yang kita telah perolehi, pintasan X adalah 5, maka dengan itu kita tinggal masukkan sahaja nilai kecerunannya sama dengan negatif 3/5. Selain daripada menentukan kecerunan menggunakan rumus negatif pintasan Y bahagi pintasan X ini,
murid juga boleh mengubah bentuk persamaan yang diberikan, yaitu persamaannya adalah 3x tambah 5y sama dengan 15. Kita ubah kepada bentuk umum persamaan garis lurus, maka jadikan 5y sebagai perkara rumus terlebih dahulu. Di sini tolak 3x. Kemudian jadikan y sebagai perkara rumus. Y sama dengan 15 bahagi 5 tolak 3/5x. Jika kita bandingkan dengan persamaan umum garis lurus, y sama dengan mx tambah c, maka nilai m yang dimaksudkan adalah pekali bagi x. Pekali bagi x. Maka keturunannya adalah negatif 3/5. Boleh juga murid menggunakan kaedah yang pertama seperti ini, ataupun yang kedua melalui persamaan yang diberikan. Okey, sekarang untuk latihan pengukuhan uji minda 9.1c, murid boleh rujuk soalan ini dalam muka surat 235 buku teks masing-masing. Sila jawab soalan nombor 1AB, 2AB, 3AB dan juga soalan keempat yang berikut. Pastikan murid jawab dengan teliti berpandukan kepada contoh yang cikgu telah terangkan di dalam video sebentar tadi, dan diharapkan murid dapat menyelesaikan soalan tersebut dengan baik dan betul. Jadi, bagaimana? Adakah murid telah dapat memahami bagaimana menentukan hubungan antara titik dan persamaan garis lurus? Cikgu berharap sangat agar penerangan sebentar tadi dapat sedikit sebanyak membantu murid menguasai topik yang dipelajari. Kita tangguhkan dahulu untuk sesi kali ini. Sampai berjumpa lagi di dalam sesi yang akan datang. Assalamualaikum dan terima kasih.